Sebab orang Melayu ni dia bijak ya. Kertas zaman dulu mahal. Bukan mudah nak peroleh kertas. Banyak suppliernya daripada Cina. Kertas-kertas Cina kan mahal. Jadi mereka tulis di kulit-kulit kayu, tulis di kulit binatang dan sebagainya, juga dipanggil manuskrip. Istilahnya manuskriptologi. Saya pakai buku nota orang lama. Saya tengok Puan Wan dia nota dia dekat handphone. Saya tak pandai nota dalam handphone. Tak keluar mata saya nak menengoknya ya. Jadi saya pakai buku nota. Boleh Ustaz ya? Okay, jadi maaf itu nak menunjukkan kita ni orang manuskrip, orang lama kan. Jadi caranya pun cara lama lah ya. Jadi manuskrip itu boleh lahir dalam pelbagai-bagai bentuk. Sama ada kodeks atau manuskriptologi. Ada juga inskripsi Jawi itu ditulis di atas yang bukan manuskrip. Di batu nisan, di batu bersurat, prasasti kan, di shilling, koin-koin tu pun ada juga inskripsi Jawi. Yang itu bukan manuskrip lah. Ya, yang kita fokus hari ni adalah manuskrip. Baik. Itu manuskrip. Tapi soalan Ustaz tadi manuskrip Jawi. Apa pula Jawi? Tadi dah jawab dah tu. Jawi adalah huruf, aksara, letters, abjad, apa lagi istilahnya. Itulah Jawi, ya, tulisan. Tulisan bagi mengeja bahasa Melayu dan ditulis di atas manuskrip. Ya. Dan tulisan Jawi itu kalau hari ini kita tanya dari mana asal usulnya, daripada bahasa Arab lah, ya. Daripada tulisan Arab yang datang bersama-sama dengan orang Arab. Selalunya dikaitkan dengan kedatangan Islam lah, selalunya. Tapi dia datang bersama-sama dengan orang Arab yang menggunakan tulisan Arab itu. Tetapi bila sampai ke alam Melayu, kita gunakan, kita pinjam, janganlah kita kata kita ciplak ya, plagiat. Kita pinjam dan kita modify untuk menyesuai padankan dengan sebutan-sebutan bahasa Melayu. Maka jadilah ia tulisan Jawi. Sebab itu kita ada berapa huruf dalam tulisan Jawi tu? Ada berapa huruf? 35. Sebab asalnya Jawi Arab tu 26 saya tengok balik catatan saya. 29 maaf saya. 29 dan kita tambah 6 huruf-huruf baru untuk disesuaikan dengan sebutan orang Melayu. Orang Melayu ada huruf G, eng kan. Jadi orang Arab tak ada. Kita tambahlah huruf nga contohnya. Kita tambah huruf ca. Orang Melayu ni banyak cah-cah-cah punya tu katnya kan. Jadi tambah huruf ca. Orang Melayu tak guna huruf fah. Jarang kita jumpa bahasa Melayu ada fah. Ferry, contoh ferry pun orang putih kan. Jadi kita huruf pa yang kita banyak guna. Maka kita buatlah huruf pa. Sama je. Kalau dalam manuskrip tak ada huruf pa tau. Dia huruf tak ada huruf pa yang titik 3 tu. Satu titik aja dalam manuskrip. Masih terbawa-bawa dengan bahasa Arab. Jadi itulah tulisan Jawi tadi. Kemudian timbul pula persoalan. Mana datang perkataan Jawi tu? Saya rasa ni kita biasa dengar kan. Jawi ni satu perkataan yang selalunya kalau kita tanya orang akan kaitkan dengan pelayar-pelayar asing bila dia datang ke alam Melayu. Contoh yang pelayar yang popular lah Ibnu Battuta kan. Bila dia datang pintu masuk alam Melayu ni Sumatera. Ya, itu pintu masuknya kalau dari sebelah barat. Dan orang pertama yang ditemukan di alam Melayu ni orang Sumatera. Maka Ibnu Battuta, Al-Fida menamakan orang Sumatera ni Al-Jawah. Al-Jawah. Jadi daripada perkataan Al-Jawah itulah akhirnya lahir perkataan Jawi. Atau juga misalnya pandangan oleh Marco Polo. Marco Polo pun sama. Dia panggil orang di Sumatera ni orang Jawa. Maka daripada Jawa datanglah perkataan Jawi katanya. Dan ada satu lagi pandangan Raffles. Biasa dengar Raffles kan. Yang apa, saya kalau sebut Raffles ni, maaf Ustaz saya kadang tersimpan siur sikit. Sebab kalau sebut Raffles ni, orang selalu kata pembuka Singapura. Biasa dengar kan Stanford Raffles. Marah saya. Saya ni pelajar sejarah ya, mengajar sejarah lah. Raffles bukan buka Singapura. Singapura dah ada dah dekat situ, kenapa pula dia nak pergi buka kan? Dah ada orang tinggal dah di Singapura. Tahun 1819 tu Raffles masuk ke Singapura dan membina penempatan atau membina pengkalan British di Singapura. Bukan dia buka Singapura. Itu background lah Raffles ya. Tak apa, cerita Raffles panjang pula nanti. Dan Raffles pula mengandaikan perkataan Jawi itu adalah perkataan campuran. Bermaksud peranakan macam tu. Kan kita ada istilah Jawi peranakan, iaitu orang-orang campuran. Dan
tulisan Jawi itu adalah satu tulisan hasil daripada campuran letters Arab, abjad Arab dengan bahasa Melayu. Maka dipanggillah ia tulisan Jawi. Jadi banyak pandangan lah tentang asal usul perkataan Jawi ni, wallahu alam yang mana lebih tepat. Baik, saya sambung Ustaz ya. Manuskrip Jawi. Manuskrip Jawi ni saya nak jelaskan satu perkara lagi. Walaupun kita dah faham maksud manuskrip, dah faham maksud Jawi, tapi saya nak jelaskan tentang kewujudan manuskrip Jawi ni. Manuskrip Jawi ni nak menunjukkan betapa inteleknya orang Melayu dulu ni, dia digunakan lahir dalam pelbagai genre, lahir dalam pelbagai jenis. Jadi mungkin tuan-tuan dan puan-puan biasa dengar manuskrip dalam genre agama, sastra kitab. Jadi kita banyak kaji karya-karya Syekh Daud Al-Fatani misalnya kan. Banyaklah karya-karya beliau. Saya rasa ada dalam 50 lebih karya beliau kan. Ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Melayu. Kemudian Nuruddin dengan karya Siratul Mustaqim misalnya kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kenal tu. Jadi saya percaya karya-karya agama, karya kitab ni banyak kita tahu. Tapi karya-karya agama ni banyak jenis juga. Ada juga karya-karya sejarah Islam. Seperti hikayat Nur Muhammad, hikayat Nabi bercukur. Itu pun ditulis dalam manuskrip Jawi juga. Itu baru satu kategori, baru satu genre. Banyak lagi genre-genre lain ya. Kalau kita tengok misalnya genre ketatanegaraan pun ditulis dalam manuskrip Jawi. Seperti Tajus Salatin, Bustanus Salatin, Samara Al-Muhimah contohnya. Itu semua genre-genre ketatanegaraan yang ditulis oleh penulis-penulis lama sebagai panduan kepada raja-raja. Bagaimana nak mentadbir, rajanya mesti adil, mesti pemurah, mesti baik dan sebagainya. Kemudian kita ada genre perubatan. Orang Melayu ni banyak kemahiran perubatan. Ya, yang dipanggil kitab tip. Ya, kemahiran perbomohan, kemahiran ramalan, raksi, ilmu bintang, ya, ilmu mimpi. Semua tu pun ada manuskrip Jawi yang menjurus kepadanya. Kemudian ada juga genre bahasa, perkamusan, Bustanu Katibin misalnya. Dia tajuk-tajuk ni saya sebut ni, tajuknya bahasa Arab tapi isinya Melayu. Ya, isinya Melayu. Jadi kan itu kita panggil manuskrip Jawi, bukan manuskrip Arab, ya. Kerana ditulis dalam tulisan Jawi menggunakan bahasa Melayu. Dan kalau orang macam saya, sebab saya ni orang sejarah, ya, saya banyak mengkaji naskah atau manuskrip sejarah. Contohnya Sulalatus Salatin lah yang tuan-tuan biasa dengar kan. Sulalatus Salatin, Salasilah Raja-Raja. Ya. Banyak versi ni Sulalatus Salatin. Kita biasa dengar versi Syalaber, versi Abdullah Munshi, versi Esama Ahmad. Yang paling latest sekali versi dari Rusia pun ada. Kemudian saya juga banyak guna tuhfat, ya, hadiah yang berharga, Tuhfat Al-Nafis, yang ditulis oleh Raja Ali Haji bagi negeri Johor. Sejarah Johor dalamnya, ya, tapi tajuknya Tuhfat Al-Nafis. Kemudian kita ada Misa Melayu, kita ada hikayat Raja-Raja Pasar, hikayat Pahang, hikayat negeri Johor dan sebagainya dalam genre sejarah. Jadi saya nak menunjukkan bahawa manuskrip Jawi ni dia tak terbatas ilmu di dalam dia. Jadi kita ni, kalau anda ni dalam, macam saya bidang sejarah, Puan Wan mungkin bidang agama, mungkin ada di sini bidang engineering, bidang architecture, ya, bidang bahasa, masih boleh guna manuskrip Jawi. Kerana manuskrip Jawi tu ilmu dia tak terbatas di dalamnya. Dan even kalau kita guna satu manuskrip macam Tuhfat An-Nafis, saya banyak guna Tuhfat ni sebab dari saya master sampai saya PhD saya guna Tuhfat An-Nafis banyak sebab saya kaji perang Melayu, strategi perang Melayu, faktor-faktor perang, kesan perang. Tuhfat An-Nafis ni banyak cerita perang dalam dia. Dan bukan sahaja sejarah yang boleh kita congkel, tetapi keintelektualan Melayu dalam berperang, senjata Melayu dalam perang, strategi Melayu dalam perang. Itu baru naskah sejarah, manuskrip sejarah. Belum lagi manuskrip Jawi yang lain. Jadi kalau boleh, itu dulu jawapan saya Ustaz tentang manuskrip Jawi. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Mardiana. Kalau kita lihat apa yang Dr. terangkan tadi, maksudnya penerangannya sangat jelas untuk kita fahami. Contohnya daripada mana manuskrip Jawi ini, dan kita lihat manuskrip Jawi ini telah pun berkembang sangat pesat pada zaman dahulu. Dan saya beralih kepada Puan Jumanatun berdasarkan apa yang telah dikatakan oleh Dr. Mardiana tadi.
Jadi untuk Puan Jumanatun, apabila dikatakan dengan manuskrip Jawi ni, dia rasa macam tak asing lah dengan Khazanah Fataniyah ni. Kan? Kalau kita lihat Khazanah Fataniyah ni amat dekat dan amat memainkan peranan yang sangat penting di dalam khazanah-khazanah yang lama ataupun manuskrip-manuskrip yang lama ini. Jadi apakah kaitannya Khazanah Fataniyah dengan Jawi, khususnya manuskrip Jawi? Dipersilakan Puan. Dengar. Terima kasih moderator Ustaz Aizat. Yang saya hormati Timbalan Pengarah bahagian Hal Ehwal Islam, serta panel hari ini iaitu Dr. Mardiana dan seterusnya hadirin-hadirat yang rahmati Allah sekalian. Okey, berbalik kepada soalan tadi berkaitan dengan Khazanah Fataniyah. Mungkin saya perlu jelaskan sebersedikit ataupun secara ringkas bercerita tentang Khazanah. Khazanah Fataniyah ni merupakan satu entiti perniagaan yang aktivitinya ialah penerbitan buku. Jadi ditubuhkan ataupun diasaskan sekitar tahun, kalau secara tak rasmi tahun 1990, iaitu cetusan idea untuk menubuhkan Khazanah Fataniyah ni ialah dalam tahun 1990. Tapi secara rasminya berdaftar sebagai perniagaan iaitu di Syarikat Suruhanjaya Malaysia pada tahun 1995. Diasaskan oleh pengasas kami ialah Syekh Haji Wan Muhammad Soreh Abdullah, dah meninggal dunia tahun 2007. Okey, jadi apa yang nak katakan kaitan Khazanah dengan Jawi juga dengan manuskrip ni sangat berkait rapat dengan aktiviti ataupun satu sejarah yang panjang perjuangan pengasas iaitu Syekh Haji Wan Muhammad Soreh ini dalam usaha beliau mengembara, mengumpul, juga menyelamatkan dan seterusnya menyelidik bahan-bahan yang bentuk Jawi ni, iaitu bahan-bahan dalam bentuk manuskrip yang Doktor dah terangkan tadi, dan juga seterusnya kitab nadir Jawi. Okey, jadinya untuk menjelaskan bagaimana kami di Khazanah Fataniyah ni mendapat koleksi ini, okey, ini sangat berkait rapat dengan susur galur penanganan manuskrip yang dijalankan oleh keluarga ulama di Fatani Darussalam. Dia ada dalam 8 peringkat atau kalau sekarang ni dah kira 9 peringkat. Okey, kalau yang disusun oleh Syekh Haji Muhammad Soreh bermula dengan zaman kalau abad ke-13 itu oleh di Fatani Darussalam di Jerim iaitu Syekh Ibrahim Al-Hadrami. Kemudian beliau ini telah berdakwah. Beliau dari Patani berdakwah ke Champa iaitu ke Kemboja, ke Filipina Selatan, lalu ke Jawa dan juga ke Aceh. Jadi penanganan manuskrip ini diserahkan kepada 5 orang anak beliau, dan pada peringkat kedua iaitu ketika penanganan manuskrip peringkat anak ni pula dibahagi pada 2. Anak beliau iaitu Syekh Haji Wan Muhammad Saleh Al-Lakihi yang berpusat di Legih Fatani Darussalam. Itu satu. Dan bagi satu pula di Kerisik iaitu yang berdekatan dengan Istana Fatani Darussalam iaitu Syekh Haji Wan Senik Al-Fatani yang merupakan moyang kepada Syekh Daud Al-Fatani. Okey, kemudian pada peringkat yang seterusnya, pada peringkat yang ketiga, turun pula kepada anak, maknanya dari tadi bawa dua peringkat, dua penanganan dan dua kekeluargaan. Jadi daripada peringkat Syekh Wan Muhammad Lakihi ni turun pula kepada Fakih Wan Musa. Fakih Wan Musa pula membuka kampung di Fatani, membuka kampung Sena namanya kan. Jadi daripada beliau pula turun pula manuskrip kepada Syekh Wan Mustafa Al-Fatani iaitu sezaman dengan Syekh Daud Al-Fatani. Manakala daripada manuskrip jalur Syekh yang di Kerisik tadi turun kepada Syekh Daud Al-Fatani. Jadi pada sekitar tahun yang berlakunya pergolakan yang mana Siam telah membuat kacau di Fatani Darussalam, pada ketika itu Syekh Daud Al-Fatani menyelamatkan manuskrip di mana beliau membawanya ke Pulau Duyung, iaitu Pulau Duyung kecil di Terengganu, dan kemudian beliau menyelamatkan dan berpindah dan berpusat di Mekah Al-Mukarramah, iaitu di kampung Sudut Zafran kalau tak silap saya, Al-Fatani di Mekah dan juga di Taif, ada sebahagiannya juga di Taif. Manakala itu di Mekah, dan Syekh Daud inilah yang
menyusun ataupun menulis aktiviti manuskrip ini dijalankan dengan lebih sistematik. Kita kata itulah sebabnya dipanggil Syekh Daud Al-Fatani ini satu pengarang ulama Jawi yang ulung, kerana terlalu banyak naskah dia, terlalu banyak dia menulis, dan beliau menulis dalam keadaan yang lebih sistematik berbanding dengan zaman-zaman sebelumnya. Manakala di Fatani, dalam zaman yang sama di Fatani adanya Syekh Wan Mustafa Al-Fatani. Dan beliau kuliah di Fatani, beliau telah juga melalui jalan aktiviti pendidikan dan juga melakukan pengkaderan ataupun kita kata rekrut untuk aktiviti yang berkaitan manuskrip, iaitu aktiviti mengarang, menyalin. Maksudnya kalau nak memperbanyakkan manuskrip yang asal, perlulah menyalin, dan salinan itu tetap dalam bentuk manuskrip, iaitu tulisan tangan, kerana waktu itu je yang medium yang ada. Dan juga membuat dakwah, itu aktiviti yang berada di Fatani Darussalam, dan beliau turunkan kepada anak beliau, iaitu Syekh Wan Mustafa Syekh Wan Muhammad Zain Al-Fatani dan juga Syekh Abdul Qadir Al-Fatani. Itu anak mereka. Kemudian beliau rasakan di Mekah tu, dengan di bawah Syekh Daud tu perlunya hantar juga anak beliau ni, iaitu beliau hantar Syekh Wan Muhammad Zain Al-Fatani ke Mekah untuk meneruskan yang bersama-sama dengan Syekh Daud Al-Fatani di Mekah. Jadi di Mekah pula Syekh Wan Muhammad Zain Al-Fatani ni lah yang maksudnya membuat manuskrip itu dalam bentuk lebih banyak, dalam bentuk salinan. Jadi waktu tu kiranya satu naskah yang asal, untuk memperbanyakkannya cara yang ada dengan membuat salinan. Dan itulah waktu zaman Syekh Wan Muhammad Zain Al-Fatani. Kemudian apabila Syekh Daud Al-Fatani meninggal dunia, jadi orang-orang kanan Syekh Daud Al-Fatani ni iaitu terdiri daripada Syekh Muhammad Zain Al-Fatani sendiri, iaitu yang merupakan orang individu yang bertanggungjawab atau memainkan peranan untuk penyalinan. Manakala Syekh orang kanan iaitu Syekh Wan Abdul Qadir Al-Fatani yang meneruskan untuk urusan kekeluargaan, dan seorang lagi anak muridnya Syekh Muhammad bin Ismail Dawudi Al-Fatani, iaitu kalau tuan-tuan pernah dengar kitab Matlul Badrin, itu pengarang kitab Matlul Badrin. Okey, 3 anak murid Syekh Daud ini berbincang bagaimana dengan pusaka kitab Syekh Daud Al-Fatani ni, nak turunkan kepada siapa selepas ni kan. Jadi hasil tu diputuskan bahawa turunkan kepada Syekh Ahmad Al-Fatani untuk meneruskan penanganan manuskrip ni. Jadi peringkat seterusnya ialah Syekh Ahmad Al-Fatani, dan iaitu pada dalam abad ke-19, waktu tu dah abad yang ke-19, di mana zaman Syekh Ahmad Al-Fatani ni lah di mana manuskrip yang daripada bentuk tulisan tangan tadi diperbanyakkan atau disebar luaskan lagi dengan volume yang banyak dengan mengambil teknologi yang pada masa itu, iaitu cetakan litograf. Jadi yang kalau kita hari ini kita panggil yang kami kata kitab Nadir, kitab Jawi yang ada sekarang, itulah zamannya pada abad ke-19 oleh Syekh Ahmad Al-Fatani. Okey, aktiviti Syekh Ahmad Al-Fatani ni pula pada zaman beliau ni lah yang menjalinkan hubungan maksudnya hubungan baik dengan matbaah ataupun percetakan yang ada di negara Arab, iaitu kalau pada masa itu Syekh Ahmad Al-Fatani mainkan peranan jadi pentasrih di matbaah Miriyah yang berpusat di Mekah. Dan kemudian beliau untuk mencetak ni, beliau hubungan yang baik dengan di Mesir, iaitu matbaah Babil Halabi. Kalau tuan-tuan lihat dalam cetakan kitab akan banyak matbaah-matbaah yang sebegini. Dan juga beliau telah berhubung ataupun telah meminta bantuan daripada kerajaan Turki Osmaniyah pada masa itu, iaitu Sultan Abdul Hamid II untuk di Turki Osmaniyah untuk mencetak kitab-kitab Jawi kita. Jadi itu peranan Syekh Ahmad Al-Fatani yang besar di situ. Dan kemudiannya daripada habis zaman Syekh Ahmad Al-Fatani, turun pula kepada anaknya, iaitu Syekh Wan Ismail Al-Fatani. Dan Syekh Wan Ismail Al-Fatani berpusat kembali ke Fatani Darussalam, dan beliau memperbanyakkan pula dalam bentuk juga cetakan kitab. Dan daripada anak inilah, dan juga daripada anak-anak murid Syekh Ahmad Al-Fatani yang mana beliau telah melakukan rekrut ataupun pengkaderan aktiviti percetakan dengan anak murid, itulah yang ada kepada kita di tanah Melayu ni, matbaah yang berada di Pulau Pinang, yang berada di Singapura dan di Fatani Darussalam. Jadi percetakan itu berlaku dengan lebih giat lagi. Dan lalu salah seorang lagi anak Syekh Ahmad Al-Fatani, iaitu Hajah Wan Zainab. Hajah Wan Zainab, anak perempuannya pulang ke ataupun pergi ke Pulau Midai yang bertempat di Riau.
Jadi inilah merupakan Hajawan Zainab Pelu merupakan ibu kepada pengasas Khazanah Fataniyah iaitu Syekh Haji Wan Muhammad Saleh Abdullah. Dan dari situlah susul galur bagaimana manuskrip yang ataupun kaitannya kenapa Khazanah Fataniyah memiliki bahan-bahan seperti ini melalui susul galur ini. Dia ada sejarah yang kita kata penurunan pusaka lah. Pusaka. Itu salah satu bentuk bagaimana manuskrip ini diperoleh. Lagi satu perkara iaitu ia berkait rapat dengan hasil perjuangan Syekh Haji Muhammad Saleh ini dalam proses dalam perkara menyelamatkan naskah, menyelamatkan manuskrip sekitar tahun 1963. Kerana pada waktu itu di Indonesia ada satu usaha hendak mengumpulkan apa sahaja bahan-bahan ataupun manuskrip, apa sahaja bahan yang mengandungi tulisan Jawi, tulisan Melayu Jawi. Jadi tetapi guru kepada Syekh Haji Muhammad Saleh iaitu Raja Muhammad Yunus bin Ahmad memandang usaha itu sebagai satu muslihat ataupun sebagai satu taktik untuk menghapuskan apa sahaja yang berkaitan dengan Semenanjung Tanah Melayu, apa sahaja yang berkaitan dengan waktu itu jiwa yang menebal tentang ini, kerana pada masa itu tahun 1963 hingga 1966 berlakunya konfrontasi Indonesia terhadap pembentukan Malaysia. Jadi pada waktu itu Syekh Haji Muhammad Saleh menerima arahan ataupun diperintahkan oleh gurunya untuk pergi cari seluruh Kepulauan Riau untuk menyelamatkannya dan kumpul supaya untuk daripada ancaman yang seperti itu. Jadi itulah salah satu, itu juga adalah antara hasil pengumpulan yang berlaku dan itulah yang ada di Khazanah Fataniyah. Dan daripada situ, maksudnya kalau mengambil dalam pusaka tadi, banyaknya teks-teks agama, teks-teks kitab. Manakala kalau kita ambil yang daripada proses penyelamatan itu lebih luas. Maksudnya adanya dokumen, adanya bahan-bahan dokumen surat menyurat, ada yang kalau ni ada yang macam nota hutang, catatan kelahiran. Itulah juga seperti doktor sebut genre tadi, adanya kita kata kalau catatan peribadi ni berbentuk macam azimat, petua serta ilmu-ilmu yang lain. Jadi saya rasa sampai situ dulu. Okey, terima kasih. Okey, baik. Saya tertarik juga dengan Puan Jumanatun perkatakan tadi. Kalau kita lihatlah, salah silahnya sangat panjang. Quote lah tuan-tuan perempuan boleh ingat kan? Okey, baik. Salah silahnya sangat panjang. Tetapi dengan satu tujuannya, kalau silap, mohon maaf ya, dengan satu tujuannya ialah untuk memelihara. Dengan satu tujuannya untuk memelihara manuskrip Jawi ini. Dan itu menampakkan manuskrip Jawi ini memainkan satu peranan yang sangat penting lah. Sangat penting pada zaman dahulu dan sehinggalah ke zaman ini kepada kita sendiri. Dengan apa orang kata, dengan kesungguhan, dengan inisiatif ini, ia dapat sampai kepada kita pada hari ini dan ia menjadi rujukan kepada kita. Tambah-tambah sekarang ni ada pula dah ditranslatekan di dalam bahasa Melayu kan, di dalam tulisan Rumi dan sebagainya. Jadi untuk memudahkan kita lah untuk memahami manuskrip-manuskrip yang lama ini untuk kita praktikkan di dalam kehidupan kita ini. Okey, baik. Saya beralih kembali kepada Dr. Mardiana. Okey, baik. Tadi dah kita sembangkan tentang manuskrip Jawi dan tadi pula kita dah dengar tentang silsilah dan peranan Khazanah Fataniyah ini dengan manuskrip Jawi yang mana kita tahu sangat rapat dan mainkan peranan yang penting di dalam manuskrip Jawi. Untuk Dr. Mardiana, apakah perbezaan manuskrip Jawi lama dan naskah buku pada zaman ini? Dipersilakan Doktor. Terima kasih Ustaz. Okay, kalau tanya dengan saya, sejauh mana banyak saya membaca naskah buku Jawi hari ini, sebenarnya tak banyak saya baca naskah buku Jawi hari ini. Saya banyaknya membaca manuskrip. Ya. Contohlah hari ini saya sajalah bawa satu contoh manuskrip, tapi sejarah lah ya, saya ni orang sejarah. Ini adalah contoh Tuhfah An-Nafis versi Terengganu contohnya. Ini tulisan tangan lah kan. Jadi inilah yang saya baca hari-hari. Kata anak murid saya, apalah doktor ni? Kan susah tu buat macam mana, itulah ilmu yang saya masuk kan. Jadi inilah contohnya. Jadi yang ini yang saya cuba baca, yang saya cuba faham, yang saya cuba transliterasikan atau rumikan dan akhirnya saya kongsi hasil penyelidikan. Jadi bila Ustaz tanya sejauh mana beza dengan atau buku bercetak hari ini tu, tak banyak yang saya baca sebenarnya.
Yang banyak saya baca buku teks sekolah anak saya kot. Nak kenal tulisan Jawi hari ini ya. Jadi saya cuba banding-bandingkan. Jadi kalau tanya ada beza tak? Banyaklah beza, jauh beza. Tetapi cirinya masih sama. Ya, cirinya masih sama tapi ada beza. Beza tu lah arti kata dari segi cara mengeja contohnya ya. Tapi kalau asas tulisan Jawi tu kalau kaf tu bunyinya ke jugalah, tak adalah berubah ke bunyi lain ya. Macam tu. Kalau sim tu bunyinya se, susu, sim waw susu, tetap sim jugalah bunyinya ya, se juga bunyinya. Jadi yang itu cirinya masih sama. Tapi penambahan huruf vowel, alif waw ya, diftongnya ke macam mana ejaannya itu semua ada perbezaan ya, tapi saya bukan pakarlah untuk mempamerkan perbezaan itu. Cuma saya nak tunjukkan atau saya nak kongsi hari ini sistem ejaan dalam manuskrip Jawi lama ni memang tak sistematik. Tidak ada satu ciri khas yang nak menunjukkan beginilah cara orang dulu-dulu mengeja bila mereka menggunakan tulisan Jawi. Kalau kita buat silang rujuk, contohnya antara naskah-naskah atau manuskrip agama, karya Syekh Daud ke, karya Nuruddin ke, ya Hamzah Fansuri ke, ataupun dengan karya sejarah. Memang tak ada satu ciri yang menunjukkan ini karya agama ni, kita boleh identify ini ciri agama. Ini ciri sastra sejarah. Tidak, kita tak akan dapat kenal pasti dengan cara itu. Ataupun kalau kita kelompokkan dalam sejarah sahaja. Inilah caranya bezanya antara sejarah Pahang, sejarah Johor pun tidak. Malah lebih mencabar lagi dalam manuskrip yang sama. Contohnya dalam ni lah Tuhfah An-Nafis ini. Halaman 1 ejanya lain, halaman 10 nanti lain pula ejanya. Ya, contoh kerajaan kan. Kaf, ro, alif, jim, alif, nun. Ada yang eja begitu. Ada yang eja kaf, ro, jim, alif, nun sahaja. Jadi ikut, kata orang kalau bahasanya ikut suka mak bapak dia lah. Macam tu kan. Jadi ikut kemudahan penulis pada waktu itu, penyalin. Zaman dulu ni tak ramai orang yang boleh menyalin. Kita akui zaman ni orang Melayu masih ramai yang buta huruf. Jadi zaman ni sastra lisan masih sangat popular. Jadi orang-orang yang boleh menyalin ni orang bijak pandai. Tapi mereka datang dari pelbagai bidang ataupun pelbagai kelayakan akademik mereka. Ada yang dari Mekah, ada yang dari Aceh, ada yang dari Patani dan sebagainya. Jadi mereka menulis ikut apa yang boleh berbunyi dan boleh difahami dengan mudah. Jadi itulah cabarannya sebenarnya untuk kita mengkaji manuskrip Jawi ni. Jadi kalau boleh hari ni saya nak tunjukkan contoh-contoh lah ya, apa cabaran-cabaran yang dipermudahkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka hari ini dalam sistem ejaan baru. Tetapi bila kita rujuk manuskrip lama, ini kesukaran yang kita hadapi. Jadi contoh ya, saya bagi yang pertama macam saya sebut tadi, tiada konsistensi. Manuskrip Jawi ini tidak konsisten dalam mengeja apa-apa perkataan. Ada pun misalnya sebermula ya, al-kisah, ada yang eja al-kisah, ada yang eja al-kisah. Jadi tak konsisten bila kita membaca. Jadi perkara itu yang diambil kira oleh Dewan Bahasa Pustaka dalam membentuk atau menggubal sistem ejaan yang baru. Kemudian ini satu lagi ya, saya suka sebut gerigi. Huruf sim misalnya dia ada gerigi kan. Dalam tulisan manuskrip Jawi tangan ni sering meninggalkan gerigi. Sim tu sebermula jadi begitu, tak ada gigi-gigi tu. Jadi kalau tak ada gigi tu kita confuse lah. Ini huruf sim ke huruf ba ke, dan juga suka meninggalkan titik. Titik itu malas lah kan. Dah tulis macam kita tulis tulisan berangkai kan, nak patah balik nak letak titik kan. Terlupa mungkin ataupun sengaja. Sebab saya kembali balik kepada asal usul tulisan Jawi ni. Tulisan Jawi ni asalnya dari tulisan Arab. Tulisan Arab ni ada baris kan. Jadi sebab itu kalau kita suruh orang Arab baca tulisan Jawi tak berbunyi dia baca kan. Sebab dia pakai baris ya. Jadi bila orang Melayu mula-mula menerima tulisan Arab itu, mereka letakkan baris. Jadi baris tu dia macam huruf vowel kita hari ni lah. Domah ke kasrah ke dia ada bunyi lah a, i, u apa semua tu kan. Tapi lama kelamaan bila orang Melayu ni dah biasa dengan sistem itu, mereka meninggalkan baris. Itu yang selalu klise sangat orang kata
ba, waw, mim. Apa bunyi dia? Itu kan orang kata bom ke, bumi ke, bumu pun boleh kan. Jadi meninggalkan vowel sebenarnya bukan meninggalkan, itu adalah kebiasaan dalam penulisan mereka. Yang ini yang menjadi kesukaran kepada kita, ya, sebab tak ada titik, tak ada gerigi, tak ada vowel dan semua itu. Kemudian penyambungan pada huruf-huruf yang sepatutnya tak disambung. Bila saya baca manuskrip Jawi ni, huruf ro tiba-tiba bersambung dengan ha. Kita kalau menulis huruf ro sambung dengan ha tu dah jadi lain lah tu, macam huruf apa tu ya. Jadi dia menulis dengan laju kan, huruf ro itu disambung dengan huruf berikutnya. Huruf waw sepatutnya tertutuplah habis di situ, disambung dengan huruf berikutnya, huruf waw. Jadi mencabar untuk kita faham bunyi perkataan itu. Kemudian kepelbagaian dalam ejaan. Orang dulu dia jarang sebut kecil ya, contoh kecil. Dalam naskah atau manuskrip sejarah ni selalunya mencerita tentang raja-raja. Dan dalam raja-raja Melayu ni ramai betul yang bernama Raja Kecil. Dekat Johor ada Raja Kecil, dekat Terengganu ada Raja Kecil, dekat Pahang pun ada Raja Kecil. Sebab orang Melayu dulu kalau menamakan orang ikut tubuh badan. Masa kecil-kecil dia kecil. Jadi dipanggil lah Raja Kecil, walaupun dah besar dia dah besar, tetap jadi Raja Kecil. Jadi ejaan kecil itulah contohnya. Ada setengah manuskrip dia eja hamzah di belakang. Ada setengah manuskrip qaf di belakang. Ada kaf di belakang. Jadi tak konsisten ni. Ya, Raja Kecil. Itu contoh. Kepelbagaian ejaan. Kemudian kita ada huruf sim, huruf shim, huruf tha. Kan? Semuanya kalau kita hari ni S lah tu. Kan? Jadi juga tidak ada satu kepenggunaan yang sama. Huruf ta dengan huruf to, huruf ain dengan alif ya. Semua itu. Kemudian saya juga macam buku yang saya tunjukkan tadi, tidak ada tanda baca. Manuskrip Jawi ni kalau kita baca, kat mana nak berhenti ni? Tak boleh nak berhenti. Dia tulis sahaja tanpa noktah. Jadi satu-satu ayat bila kita baca, bila kita berhenti di tempat-tempat tertentu dia memberi maksud yang berbeza jika kita berhenti di tempat lain. Betul tak? Jadi itu juga satu cabaran masa Dewan Bahasa dan Pustaka menetapkan perlu ada tanda baca. Ya, noktahnya, komanya. Malahan dalam manuskrip Jawi ni ada juga karya-karya yang masukkan petikan daripada perjanjian-perjanjian. Petikan daripada ayat-ayat tafsiran Al-Quran contohnya. Pada surat menyurat. Dia masukkan. Tapi dia kalau kita hari ni senang kita buat quotation. Kan? Kita masukkan tengah-tengah, kecilkan sikit. Kan? Tapi dulu-dulu dia main tulis saja. Dan akhirnya kita tak tahu. Tapi kalau kita baca dengan teliti, baru kita nampak beza bahasa itu. Itu juga cabarannya bila kita menggunakannya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah gunakan manuskrip Jawi syair, ya, syair Engku Puteri, syair Sultan Mahmud Kelingga, syair Tuan Humphreys dan sebagainya, syair-syair ditulis bersambung, ya, dia buat macam dua kolom kemudian bersambung. Jadi kita tak tahu tu di mana sambungannya. Kanan ke kiri, atas ke bawah, dua atas, dua depan ke, dua bawah, dua tepi ke. Sebab kalau pantun lebih mudah, pantun rimanya A, B kan. Kalau syair rimanya A semua sama belakangnya. Jadi itu yang akhirnya yang mana ni sambung. Itu juga cabaran apabila menggunakan manuskrip Jawi. Saya tak lihatlah benda tu satu kelemahan ya, tapi saya lihat benda tu satu cabaran, satu keunikan dalam manuskrip Jawi. Dan juga saya juga ada sebut tadi bila huruf Jawi digunakan untuk mengeja nama orang. Saya tanya dengan tuan-tuan dan puan-puan. Ha, Sim, Nun. Husin pun boleh. Hasan pun boleh. Husun pun boleh. Kan? Jadi itu satu lagi kekeliruan. Mim, ha, mim, dal. Muhammad, Mahmud pun boleh. Jadi orang dulu tu dia tak ada vowel. Dia tinggalkan vowel atau dia tidak, sebab dia dah biasa dengan sistem baris dan dia mengandaikan orang yang membaca ni tahu sejarahnya. Sebenarnya Sultan Mahmud.
Tapi dia je mim ha min dal saja. Dan jadi orang putih bila dia terjemahkan dia tulis Sultan Muhammad. Itu jadi tersalah baca. Hasan Hussein tadi pun sama juga. Jadi belum lagi nama orang putih kan. Bagaimana nak mengeja nama orang putih, macam saya belajar sejarah, nak mengeja nama Raffles, nak mengeja nama Fakuha, Winstead dan sebagainya. Jadi cabaran-cabaran dalam menggunakan tulisan Jawi. Jadi pada saya kalau kita lihat persamaan masih lagi menggunakan sistem bunyi yang sama, tetapi Dewan Bahasa dan Pustaka mengambil kira cara mudah untuk mengeja sesuatu bunyi itu, maka ditentukanlah tata caranya untuk mengeja. Jangan tanya saya sebab saya tak arif tu. Cara eja yang baru ni saya tak begitu arif. Itu kata pihak masjid pernah jemput Profesor Mahdia Adi. Profesor Mahdia Adi Yasran ni memang orang yang kami sering jadikan rujukan dalam hal ehwal mengeja tulisan Jawi baharu. Itu dia ucapan saya, Ustaz. Okey, baik. Terima kasih, Doktor. Kita dapat lihatlah macam mana perbezaan sebut sedikit tentang yang terdapat di dalam manuskrip Jawi yang lama dan Jawi yang baru pula macam mana. Macam mana dari segi ejaannya tadi kita dapat lihat betul ke? Jadi macam kita ni nak meneka pula. Betul ke ini dan itu ke? Kan? Lain pula dan sebagainya. Dan itulah merupakan yang seperti mana Doktor sebutkan tadi. Itu adalah satu keunikan. Keunikan yang ada di dalam tulisan Jawi yang tak ada dalam tulisan-tulisan lain. Itulah keunikan dia. Baik. Saya beralih kepada Puan Jumanatun. Tadi Puan dah sebutkan tentang Khazanah Fataniyah. Yang mana kita tahu kan tadi peranan tentang manuskrip Jawi ini tidak asing lagi lah terhadap Khazanah Fataniyah. Sebagai sebuah tempat yang mana mempunyai koleksi manuskrip dan kitab Jawi lama ini, bagaimanakah Khazanah Fataniyah mengelola bahan-bahan ini dan menghubungkannya kepada orang ramai ataupun masyarakat awam? Okey, baik. Dipersilakan Puan. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, tadi maksudnya kita dah cerita tentang bagaimana pergerakan manuskrip tadi kan. Jadi kita dah mengumpul. Maksudnya Syekh Muhammad Sarir telah membuat pengumpulan, telah membuat menyelamatkan, mengembara, mengumpul semua. Dan sekarang dia kepada bahan dah ada. Jadi diteruskan dengan penyelidikan. Beliau membuat penyelidikan. Jadi hasil penyelidikan itulah yang memerlukan satu tempat bagaimana nak menyebarkannya. Dan di situlah dirinya khazanah untuk menyebarkannya melalui penerbitan. Untuk penerbitan. Jadi apakah bentuk-bentuk penerbitan yang dibuat di Khazanah Fataniyah? Iaitu kalau saya ulas apa yang telah dilakukan oleh pengasas. Okey, pertamanya bila dia membuat penyelidikan, bahan-bahan manuskrip, kita kena tahu manuskrip kadang-kadang ada hanya satu naskah tu saja. Kadang-kadang orang lain tak tahu. Jadi beliau akan mention ataupun acknowledge kewujudan manuskrip itu dalam penulisan beliau. Misalnya di dalam karya beliau yang terawal ataupun yang terbitan, antara terbitan Khazanah Fataniyah yang terawal, iaitu Khazanah Karya Pusaka Asia Tenggara. Di dalam buku tu ada 2 jilid di mana menyusun pengarang-pengarang Jawi kita yang daripada abad ke-17. Okey, daripada zaman Syekh yang tadi sebut, Syekh Nuruddin Al-Raniri, Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kemudian Syekh Syekh Daud Al-Fatani. Dan di dalam buku tu tersebut menyatakan apakah karya-karya ataupun yang masih dalam bentuk manuskrip, dan daripada situlah apabila pembaca ataupun pembaca yang terdiri juga daripada penyelidik ataupun orang yang memang meminati bidang ini mendapat tahu hal tersebut. Jadi dan dari situ jugalah berlakunya aktiviti rujukan bahan prima. Kerana kalau buat rujukan di khazanah, maksudnya rujukan manuskrip merupakan rujukan bahan prima yang asli, merujuk kepada Syekh Haji Muhammad Sarir ini, dan itu salah satu cara bagaimana kita kelolakan untuk bawa kepada masyarakat. Seterusnya dalam penerbitan bentuk yang lain pula dibuat. Okey, kalau zaman Syekh Ahmad sudah memindahkan daripada tulisan tangan kepada percetakan litograf. Manakala pada zaman sekarang kita kata ialah saja satu keperluan untuk dalam bentuk rumi kan.
Jadi telah berlaku kita buat karya Jawi tersebut dihasilkan dalam bentuk buku transliterasi ataupun perumian, iaitu daripada Jawi pindah ke dalam tulisan Rumi. Okey, itu yang dibuat di Khazanah Fataniah. Tetapi apabila kita menerbitkan yang sedemikian, ada beberapa ataupun cetusan pemikiran daripada Syekh Muhammad Sharif ini. Okey, satu, apabila buat perumian, kekalkan semaksimum yang mungkin bahasa daripada manuskrip ataupun daripada Jawi itu sendiri dalam buku tulisan Rumi itu. Okey, misalnya kalau katakan bahasa lah kan. Contoh bahasa dalam kitab-kitab kita, kitab-kitab Jawi, contohnya menggunakan istilah perempuan, tidak menggunakan istilah wanita. Kiranya kalau istilah perempuan ni lebih dekat, lebih halus dan lebih sesuai kalau kita nak katakan perempuan solehah, perempuan beradab. Dia kalau istilah wanita ni, dia ada satu sejarah dia. Ada satu kita kata perbincangan lah. Kiranya macam ada definisi istilah wanita ni agak kasar ataupun agak dia ada simbolik kepada kepada nafsu, bersifat kenafsuan. Ini boleh dirujuk dalam Kamus Dewan edisi ketiga. Itu yang ditulis oleh Syekh Muhammad Sharif. Okey, misal contohnya istilah Allah menjadikan. Itu ialah istilah yang digunakan dalam kitab-kitab kita, kitab Jawi. Tidak menggunakan istilah Allah menciptakan. Kalau kita guna istilah menciptakan, kalau kita merujuk kepada definisi Kamus Dewan, menciptakan ini adalah satu perkara, satu hasil yang melalui proses pemikiran. Dan ini agak sebenarnya bercanggah dengan sifat Allah iaitu Al-Khaliq yang tidak perlu memfikirkan. Apabila jadilah kan. Jadi istilah dalam manuskrip ataupun dalam kitab Jawi kita, tradisi kita, istilahnya Allah menjadikan. Tidak juga guna istilah membuat. Kerana istilah membuat ini, dia definisi dia sangat berkait dengan sifat-sifat pekerjaan, membuat kan. Itu jadi bila kita menyandarkan perkataan tersebut kepada Allah, kepada Tuhan, itu kurang sesuai. Jadi bahasa-bahasa seperti ini dikekalkan dalam penerbitan Khazanah Fataniah. Dan kalau tadi doktor jelaskan tentang tanda baca tadi kan, tanda baca itu memang satu mana-mana kajian baik daripada kitab, walaupun manuskrip sudah berpindah kepada kitab pun tak ada tanda baca kan doktor kan. Tak ada tanda baca. Jadi kita juga apabila menerbitkan bahan-bahan seperti ini untuk mengekalkan amanah atau mengekalkan amanah kita kepada naskah dan juga pengarangnya. Apabila membuat satu buku Rumi itu, pada bahagian depan naskah yang telah dirumikan, manakala kita akan lampirkan naskah yang asal. Pada hari ini mungkin pengarang ataupun perumi membaca ayat tersebut bila merujuk kepada naskah yang asal, okey baca, kita kata okey pada beliau titik ni kat sini, noktahnya di sini. Tapi kita tak tahu pada zaman akan datang mungkin ada tafsiran yang lain pula. Jadi untuk memelihara ataupun kita nak mengekalkan apakah maksud sebenar tu, dan juga kita memegang amanah kepada pengarangnya, jadi dikekalkanlah kita lampirkan naskah yang asal itu pada bahagian belakangnya. Okey, seterusnya bagaimana manuskrip itu juga dibawa. Okey, Khazanah Fataniah selalu sering melakukan pameran, membuat jualan, pameran dan penjualan. Jadi daripada dulu lagi kita akan mempamerkan bahan-bahan manuskrip ini. Bahan-bahan manuskrip ni sama ada dalam bentuk misalnya yang kita kata kita datangkan gambar, kita buat replika ke, ataupun jadikannya dalam bentuk album dan kita letak caption. Jadi di situ apabila orang awam semua datang akan lihat, okey inilah manuskrip, orang akan tengok, oh ini manuskrip, ini tulisan tangan, oh ini berkaitan. Kalau nanti tuan-tuan boleh lihat di tempat pameran kami, ada satu artifak yang di dalamnya adalah manuskrip ataupun dokumen yang berkaitan dengan Syekh Ahmad. Di situ ada, kita boleh kesan pemikiran beliau dalam bidang sains dan teknologi, surat menyurat beliau kepada Sultan Terengganu, balasan surat beliau tentang Sultan Terengganu bertanya tentang soalan fatwa, tentang tarikat, semua ada di situ dalam manuskrip tu. Jadi kita buatnya dalam bentuk album dan itulah yang kita bawa kepada masyarakat. Jadi apabila orang melihat, orang kan bila melihat bahan-bahan Jawi ni kan, bahan-bahan Jawi ni akan kata, dekat rumah datuk nenek saya, rumah datuk ada kan bahan yang seperti ini dalam robot, dalam rak apa semua kan. Jadi itu kita menghubungkan semula Jawi itu kepada yang hadir, yang
melalui di Khazanah Fatani ini sendiri. Jadi rasanya itu dulu. Okey, terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Puan Jumanatun. Sedikit tentang penerbitan dan sebagainya yang melibatkan dengan Khazanah Fataniyah ini. Alhamdulillah. Baik. Beralih pula kepada Dr. Mardiana. Kalau kita lihatlah Jawi ini, banyak inisiatif ataupun cara ataupun kesungguhan untuk memperkasakan tulisan Jawi ini di dalam kehidupan seharian kita. Kalau kita lihat, ada yang menetapkan pada hari Jumaat kita gunakan tulisan Jawi, dan ada juga yang menggunakan tulisan Jawi di papan-papan tanda, dan ada juga di sebagainya dan sebagainya. Banyaklah yang inisiatif yang telah dilakukan oleh diri kita sendiri, pihak berkuasa dan sebagainya demi untuk memperkasakan Jawi ini supaya tak jauh daripada masyarakat kita. Jadi soalan saya kepada doktor, pada pandangan doktor, apakah peranan yang boleh diambil oleh masyarakat, terutamanya orang masyarakat Muslim ini, masyarakat Melayu Islam ini, dalam memperkasakan tulisan Jawi ini sendiri, doktor? Dipersilakan, doktor. Terima kasih, Ustaz. Kena jadikan saya menteri lah kot. Jadi saya menteri, kalau sekarang menteri perpaduan lah agaknya ya. Barulah boleh saya promo-promo tulisan Jawi tu. Itu cakap-cakap kosong kita lah kan. Baik, dia ada dua sebenarnya. Pertama, bagaimana kita nak memelihara manuskrip Jawi macam yang Puan Wan cakap tadi tu. Peranan khazanah tu contohnya lah kan, peranan yang sangat baik. Yang kedua, bagaimana kita nak masyarakatkan, menggalakkan kepenggunaan tulisan Jawi baru ni. Jadi kalau kita lihat, pada saya mulakan dengan manuskrip Jawi yang kalau saya pelajar sejarah, jadi banyaknya saya menjurus kepada naskah sejarah yang juga boleh diambil peranan oleh bidang-bidang ilmu yang lain ya. Kalau kita tengoklah secara umumnya, saya boleh kata seolah-olah macam syok sendiri juga ni saya ni dengan tim-tim saya ni. Kita yang guna, kita yang kaji, kita yang rumikan, kita balik yang guna, yang baca. Dalam kalangan kita aja, kita yang rujuk. Macam syok sendirilah dalam dunia kita. Tapi itulah hakikatnya ya pada peringkat awal. Jadi saya lihat di peringkat universiti dan di peringkat institusi banyak usaha ya. Contohnya setiap tahun kami ni ada grup kami lah. Sekarang ni ada grup WhatsApp lah, apa-apa semua grup WhatsApp kan. Jadi macam saya ada masuk dalam grup-grup WhatsApp manuskrip Melayu contohnya. Yang mana kami selalu mempromosikan aktiviti-aktiviti dalam menggunakan manuskrip Jawi ni. Contohnya setiap tahun ada seminar manuskrip, seminar antarabangsa manuskrip Melayu. Ya, anjuran UKM. Jadi setiap tahun saya join lah, kalau tak sempat membentang saya masuk sebagai peserta. Tahun ni akan buat di Songkla, di Universiti Taksin Songkla, bulan 8 ni. Jadi itu antara usaha lah dalam kalangan ahli akademik untuk mengeluarkan, mencongkel sebanyak mana manuskrip Jawi yang mereka ada pengetahuan. Bukan sejarah saja, semua bidang. Kemudian seminar-seminar lain di universiti pun banyak ya, yang secara sekali-sekala diadakan juga ada seminar-seminar naskah Melayu, manuskrip Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka, tapi sekarang struktur Dewan Bahasa dan Pustaka dah bertukar. Dulu dia ada bahagian sastra ya. Dalam bahagian sastra tu ada khas dia kaji tentang manuskrip. Tapi sekarang dia dah lain ya, struktur dia jadi kurang sikit. Masa ada bahagian sastra dulu, setiap tahun atau 2 tahun sekali kita akan adakan bengkel naskah Kesultanan Melayu. Jadi semua ahli akademik berusaha nak cari naskah atau manuskrip ni untuk membentangkan, menonjolkan bahawa wujud naskah ini dalam pelbagai ilmu dan dibukukan ikut negeri. Jadi ada juga yang itu bagus ya. Dan kemudian saya lihat antara usaha lain, kajian lah, geran-geran untuk kajian. Ya, yang ini mungkin tak banyak tapi sepatutnya dibanyakkan geran-geran untuk mencari simpanan manuskrip kita. Saya suka bila Puan Wan sebut tentang Riau tadi. Sebab kita tahu Pulau Penyengat adalah lubuk naskah manuskrip Melayu. Di situlah lahirnya ilmuwan-ilmuwan, sejarawan, agamawan, budayawannya, Raja Ali Haji, Raja Ahmad, Raja Khalid Hitam, semuanya yang berhimpun di Pulau Penyengat itu. Dan masih ada lagi sekarang kan pusat simpanan itu. Jadi
kita sebagai orang yang berminat dan orang yang ada pengalaman kena carilah ya dengan geran-geran ini. Misalnya di Leiden, Belanda. Banyak karya kita di Belanda. Di KITLV Belanda atau di University of Leiden, Belanda. Tapi saya pun tak pernah sampai juga tu. Tak ada geran. Tak ada orang nak bagi duit kan. Macam mana nak cari kat situ? Banyak tersimpan di situ. Jadi selalunya saya minta rakan-rakan yang ke sana buat salinan untuk kita. Di London pun banyak. Ya, di Royal Asiatic Society London. Di British Library di London. Di Museum National London. Di Archive PRO London. Juga banyak manuskrip kita tersimpan di sana. Jadi bila kita ke sana, kita buat salinan, kita bawa balik khazanah kita. Khazanah kita yang kita kena buat salinan berbayar di sana. Itulah masalahnya kan. Atau kajian di India pun banyak dan di tempat-tempat lain. Dengan galakan-galakan itu saya percaya kita mampu memelihara, macam kata Puan tadi, kita menyimpan, memelihara, mencetak semula dan sebagainya. Itu kalau keluar negara, apa kata kita mula dalam negara sendiri. Ya, dalam negara kita, library negara, perpustakaan negara, pusat manuskrip Melayu kita, beribu naskah ada dalam tu. Tak habis orang baca. Naskah agama lah yang banyak sekali kan, kitab-kitab agama di situ. Dan juga bidang ilmu yang lain. Di arsip negara ada, di muzium-muzium negeri pun ada. Muzium negeri ni maaflah kalau ada orang muzium kat sini ya. Dia susah sikit nak share lah. Dia orang punya simpanan ni kat kita, saya tak tahu kenapa. Dia bagi kita tengok yang display aja. Dia bubur dalam kotak kaca, ini naskah tulisan tangan siapa-siapa. Nak tengok, nak buat salinan, tak boleh dia kata. Jadi akhirnya orang tak kaji. Sayang kan? Jadi itu antara contoh lah ya, usaha-usaha kita untuk memelihara manuskrip-manuskrip Jawi itu. Lain-lain usaha oleh pihak penerbit lah. Saya percaya penerbit ni perlu main peranan dia sebab manuskrip Jawi ni market tak bagus ya, tak ramai orang nak beli. Jadi penerbit berkira sangat nak terbit karya-karya begini. Kos dia dah tinggi kan. Lepas tu nak cari orang nak transliterasi. Dia kata okey boleh saya transliterasikan, rumikan satu halaman 100 dia kata. Sudah. Berapa pula dah satu kodeks tu dah berapa ribu nak kena keluar. Itu juga cabaran. Tapi saya suka bila pihak khazanah kata dia menerbitkan yang dirumikan dan di belakangnya dilampirkan yang Jawi. Itu yang paling bagus ya. Ni bawa lagi saya ni suka bawa bahan. Yang ni saya macam promo pula lah kan. Sebab saya yang tulis ya. Jadi seolah-olah promo buku saya, bukanlah promo ya. Okay, jadi macam ini adalah usaha yang oleh penerbit Yayasan Karyawan. Jadi di bahagian depan dia masukkan hasil transliterasi. Di bahagian belakang dia kekalkan yang Jawinya. Jadi setengah penerbit dia terbitkan yang transliterasi saja. Kalau macam tu yang Jawi ni tenggelam dan akhirnya pupus. Kita tak nak begitu. Kalau kita nak simpan yang asal, reput. Jadi kita cetak semula begini. Cuma yang ini dia karya nadir lah sebab sudah cetak batu. Bukan manuskrip. Tapi manuskrip pun banyak yang Yayasan Karyawan buat. Jadi kalau banyak penerbit-penerbit yang nak buat benda-benda begini, barulah manuskrip Jawi ini terpelihara dan dapat dibaca oleh generasi kini. Sebab kalau kita nak baca yang asli, yang kita kena pergi ke perpustakaan, dia dah dalam kertas. Yalah, kalau kita dapat tengok yang asal pun, dia dah dilaminate dan mereka sangat berhati-hati. Nak kena pakai sarung tangan, nak kena tengok, kena buka helai. Tak sabarlah saya ya. Nak kena buka pelan-pelan. Alahai. Jadi mencabar ya untuk kita memelihara. Ni cerita pengalaman saya boleh Ustaz ya. Pengalaman saya membuat penyelidikan di SOAS. Apa tu? School of Oriental and Asian lupa nama penuhnya. Okey, di Universiti London lah pendek kata ya, begitu. SOAS nama singkatannya. Saya pergi ke situ sebab banyak manuskrip kita. Yang ni saya dapat geran lah yang itu ya. Jadi saya pergi sebab tak ramai orang kita yang guna, jadi dia tak preserve. Dia tak laminate naskah-naskah. Dia bagi saya satu kotak, inilah bahan yang saya nak baca. Saya buka kotak, saya angkat, jatuh. Terus saya simpan balik, saya tutup, saya bagi balik. Saya tak nakkan saya dituduh merosakkan pula kan. Jadi itu contoh ya, bagaimana bila kita tak pelihara manuskrip Jawi ni, akhirnya dia habis begitu sahaja. Jadi usaha yang dilakukan oleh penerbit begini adalah satu usaha yang sangat baiklah untuk memelihara.
Itu bagi manuskrip Jawi. Bagi yang tulisan-tulisan Jawi baru ni, saya tengok usaha yang misalnya dibuat oleh dewan oleh pihak masjid, pertandingan esei semua ni bagus sangatlah ya. Kalau tidak tak kenal tulisan Jawi kita ya. Kalau kita boleh buat pertandingan esei sejarah, pertandingan esei Hari Malaysia kemerdekaan sebagainya, kenapa bukan pertandingan tulisan Jawi ini? Sebab tulisan Jawi bukan tulisan agama. Tulisan Jawi tulisan bangsa. Ya, bangsa tu bukan Melayu saja, bangsa Malaysia lah, maknanya mana-mana kaum pun boleh menggunakan dan memahami tulisan Jawi ini. Pada saya, yang terakhir Ustaz ya, kita kena didik masyarakat kita bahawa tulisan Jawi ni warisan negara. Bila dia warisan negara, dia mengukuhkan jati diri kita, lambang identiti negara kita. Jadi kalau kita pergi ke luar negara atau berjumpa dengan orang-orang dari luar negara, apa salah satu identiti negara kita? Tulisan Jawi. Jadi tak kira lah kita orang Melayu ke Cina ke India ke, kalau kita faham tulisan Jawi, maknanya kita faham identiti negara. Jadi itu yang kita nak didik masyarakat kita. Walaupun susah ni, ya. Susah tapi saya rasa boleh lah kita cuba-cuba usahakan. Dengan macam tadilah kata di papan-papan tanda, ya, di banner-banner dan sebagainya, kita sama-sama berusaha kat arah itu. Itu dulu Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Doktor di atas peranan yang Doktor sampaikan tadi supaya kita ni dapat memperkasakan tulisan Jawi itu sendiri. Jadi tadi pun saya tertarik dengan poin yang Doktor sebutkan tadi, yang mana tulisan Jawi ini adalah satu tulisan bangsa. Betul Doktor tulisan bangsa yang itu merupakan satu cerminan buat diri kita, yang mana kita ni merupakan bangsa Melayu dan sebagainya. Okey, dan satu juga poin yang Doktor sentuhkan tadi ialah tentang penerbitan. Bila kaitkan dengan Khazanah Fataniyah ini, itu adalah salah satu cara yang Khazanah Fataniyah buat dalam tadi memelihara, menyimpan manuskrip yang lama, karya-karya yang lama, kemudian diterbitkan untuk kegunaan siapa? Kegunaan kita juga dan sebagainya. Itu untuk salah satu cara juga untuk memperkasakan tulisan Jawi itu sendiri. Jadi dari sudut pandang lain ni Puan Jumanatun, dalam pengalaman penerbitan ini sendiri, bagaimanakah penerimaan masyarakat terhadap bahan bercetak yang berasaskan manuskrip Jawi, terutamanya melibatkan pengajian agama? Dipersilakan Puan. Okey, berkaitan dengan penerimaan dari pengalaman. Okey. Di Khazanah Fataniyah menerbitkan kitab, dia banyaknya kepada kitab-kitab lah, terutamanya kitab karya Syekh Daud Al-Fatani dan juga kitab Syekh Ahmad Al-Fatani. Kalau tuan-puan pernah dengar kitab Bunyatul Musalli karya Syekh Daud Al-Fatani dan kitab Faridatul Faraid Syekh Ahmad Al-Fatani, iaitu kitab akidah, kitab tauhid sifat 20. Okey. Kitab ni kalau di masjid-masjid di Selangor dan kalau di Kelantan tu biasalah, sebab kitab-kitab ini digunakan di pondok-pondok. Dan bagaimana kitab ini, kalau nak dapat lihat hari ni, kitab seperti ini dah tak asing dalam kuliah agama dan juga pengajian di pejabat-pejabat kerajaan. Kami boleh kongsikan, kita boleh kata ini mungkin juga satu perkembangan yang baik dari hasil beberapa program di Khazanah Fataniyah ini, iaitu kalau pada awal tahun 2000 tu adanya satu projek ataupun satu program kitab wakaf. Kitab wakaf iaitu kitab wakaf pada yang awal sekali, kitab wakaf di Salang Nahu. Pada waktu itu kitab wakaf itu dibuat adalah tujuannya untuk mewakafkan kepada pondok-pondok kerana mereka yang memang menggunakannya. Dan tujuannya juga ialah supaya kitab ni kalau tak memperbanyakkannya, kalau kita tak mencetak dengan banyak, takut dia nak memeliharanya kan, untuk memanjangkan hayatnya. Jadi pada waktu tu dibuat program wakaf dan kita salurkan, kita berikan kepada pondok-pondok. Kemudiannya dalam sekitar tahun 2005-2006 kita buat pula program wakaf, kitab wakaf, iaitu kitab wakaf yang boleh digunakan oleh orang awam, yang boleh digunakan untuk pengajian yang lebih luas, yang bukan hanya di pondok-pondok. Itulah kitab Bunyatul Musalli tadi dan juga kitab Faridatul Faraid. Kita boleh katakan
yelah kalau hari ni kita tengok banyak kan program wakaf, kitab wakaf, Al-Quran wakaf. Kita boleh katakan macam di Khazanah Fatani antara yang terawal ataupun yang meloporkan projek kitab wakaf ni. Tapi kita dapat lihat kesannya apabila kita melakukan kitab wakaf Muniatul dan juga Faridah, dia menjadikan kitab itu bukan satu kitab yang asing, bukan hanya kitab yang khusus dekat dengan pelajar pondok saja atau pelajar yang agama saja, tetapi apabila digunakan di masjid-masjid yang mana kalau masjid hari ni kita kata yang mengikuti kuliah kebanyakannya orang perempuan dan juga pencin yang pencin kan. Jadi dia dah jadi macam familiar yang mereka dah dekat dengan naskah demikian. Dan juga kalau kitab tu dalam Jawi lah kitab yang dah bercetak. Cuma kitab kalau Muniatul dengan Faridah ni sudah dibuat perumian. Jadi tetap pilihan orang ialah banyaknya yang Rumi. Walaupun kita masih ada yang Jawi, tetap kita kata memang banyak yang menerima ialah yang Rumi. Tetapi selain daripada dua kitab ini juga, kita penerbit yang membekalkan kitab. Kita tahu apabila kita membekalkan tu, kita tahu gunanya adalah untuk pengajian. Okey, antara kitab lain, contoh kitab Syekh Jalal Al-Fatani iaitu kitab Al-Bahjatus Saniyah. Itu juga yang berkaitan kitab akidah, juga itu antara kitab yang mendapat tempat lah dalam pengajian-pengajian di kuliah agama. Dan juga kalau kitab Syekh Muhammad bin Ismail Daudi Al-Fatani iaitu pengarang kitab Matal Badrin, dia sebuah kitab beliau iaitu kitab Al-Bahrul Wafi. Dan kitab ni tebal dan kitab ini telah dijadikan oleh tabung haji sebagai silibus untuk mutawif. Kerana di dalamnya ada satu bab yang sangat lengkap tentang haji dan umrah. Itu dah kiranya sudah masuk ni. Dan untuk di Selangor ni, kalau pernah dengar, kita mempunyai sultan yang mengarang, iaitu Sultan Selangor kelima, iaitu Sultan Alauddin Sulaiman Shah, yang mana beliau baginda mengarang ada beberapa naskah kitab. Dan salah satunya kalau sekarang kitab Pohon Agama. Okey, kitab Pohon Agama ni ataupun karya-karya Sultan Selangor ni diperkenalkan oleh Syekh Muhammad Sorir, dan kemudiannya selepas beliau dah meninggal, kemudiannya dalam sekitar beberapa tahun yang lalu, warisnya sendiri telah mengambil kitab ini dan membuat syarah ataupun membuat tahqiq. Ini satu perkembangan yang baiklah kerana apabila tahu ada naskah dan apabila waris pula yang mengulasnya, mensyarahkannya, ini dan kemudian ni daripada tahqiq yang beliau buat dijadikan sebagai bahan untuk pengajian di masjid-masjid, di kuliah agama. Dan juga kitab-kitab ni juga, pengajian kitab ni kalau tengok pada hari ini nak kata betapa dah kurang asing. Mungkin daripada kesan program wakaf itu juga berlaku di pejabat kerajaan dalam waktu rehat tu ada pengajian kitab. Masih ada pengajian kitab. Itu menunjukkan betapa dekatnya kita budaya Melayu ni, budaya Jawi ni dengan aktiviti keilmuan, tradisi keilmuan. Okey, selanjutnya kalau satu lagi kalau nak kita kongsilah, kami penerbit buku, istilahnya penerbit buku lah yang mungkin jelas. Tapi daripada bahan buku terbitan ni juga, kita pernah membuat kerjasama dengan JAKIM untuk syuting ataupun buat satu rancangan TV yang tajuknya, namanya program tu Turas Ulama. Turas Ulama ni setting syuting tu kiranya membuka kitab juga Muniatul dan juga Faridatul Faraid. Dia buka kitab tu sehelai demi sehelai. Letak kiranya tok guru kat depan, ustaz kat depan, dan kelilingnya ialah anak murid dalam bentuk macam halaqah ilmu. Dan kalau dan juga kita nak mengekalkan turasnya pengajian tu, kita asingkan tirai perempuan di sebelah tirai dan lelaki di hadapan tok guru kan. Jadi dan itu kita buat penggambaran untuk syuting tu dan memang mengikut sehelai demi sehelai kitab tu dikupas dan ditayangkan di TV1 sekitar tahun 2012, 2013 macam tu lah lebih kurang. Dan juga itulah nak kata, maksudnya kami menggunakan pendekatan, kalau orang kata orang tak baca Jawi, orang kita kata macam jauh kan. Jadi kita cuba buat cara macam nak kata paksa tak lah, tapi cara yang dapat serap dalam masyarakat kita. Okey, saya berminat nak ulas tentang grant Dr. katakan tadi kan.
Okey, alhamdulillah baru ni kita baru dalam bulan lepas. Okey, kita kata di Khazanah Fataniah menyimpan koleksi daripada, maksudnya Syekh Muhammad Sarif punya koleksi ni yang banyak dan juga manuskrip. Jadi melalui Dr. Afendi, iaitu pensyarah Universiti Islam Antarabangsa, beliau telah membuat satu projek namanya projek pengkatalogan ataupun pembangunan koleksi pengkatalogan koleksi Syekh Haji Muhammad Sarif ini, yang mana dan beliau telah melepasi ataupun tapisan berjaya mendapatkan grant daripada satu pertubuhan atau yayasan namanya Barakat Trust yang berpusat di United Kingdom. Dan projek ni akan berjalan selama setahun ni lah. Jadi itulah kita nak kata daripada luar yang memberi kita dana untuk projek yang sedemikian kerana Barakat Trust ni dia menekankan kepada Islam untuk preserve Islamic culture. Jadi itulah mereka memberi perkara itu kepada kita kan. Jadi ini akan berjalan dalam setahun. InsyaAllah nanti hasilnya kita akan cuba hasilkan katalog yang lebih dekat dengan orang awam. Yang maksudnya ialah kalau tadi kita kata bahan-bahan manuskrip ni lebih kepada orang akademik, orang di penyelidik. Kita cuba buat satu manuskrip yang dekat dengan yang boleh ataupun yang difahami dalam kelompok orang awam. Jadi ada lagi ke? Ada satu kisah lagi saya yang rasanya macam menarik juga untuk dikongsikan. Okey, dalam karya-karya, minta maaf kalau masa sikit. Sekarang ini satu benda yang baru, ada perkara yang baru. Okey, kalau dalam penulisan yang dalam Khazanah Fataniah ni, satu kisah kalau pernah dengar tafsir pertama Jawi yang lengkap yang karya Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri, yang mana karya ini telah dibawa oleh Syekh Ahmad Al-Fatani, manuskripnya telah dibawa dan beliau telah meminta Sultan Abdul Hamid II Turki Osmania itu untuk mencetaknya, dana untuk mencetaknya. Okey, cerita ini sebenarnya ditulis maksudnya dalam penerbitan kita, kisah ini sampai melalui lisan ke lisan, sejarah lisan ke lisan kan. Maksudnya Syekh Muhammad Sarif mendengar daripada anak murid Syekh Ahmad Al-Fatani. Rakaman yang kita rekod adalah lisan. Tetapi baru ni kita baru dihubungi oleh seorang inilah peranan pustakawan pustakawan daripada Universiti Bursa di Turki. Beliau menghubung, dia mengatakan menjumpai satu manuskrip Melayu, manuskrip Jawi iaitu terjemahan Mustafid dan dia 3 jilid lengkap kan. Jadi ketika beliau menemuinya, beliau macam membuat kajian lah, kerana kalau di Turki ni dia ada satu rekod arkib yang sangat jelas. Jadi apabila dia membuat penelitian, dia menemui di arkib dokumen surat izin cetak yang pada zaman Sultan Abdul Hamid itu. Dan di situlah membuktikan bahawa Syekh Ahmad Al-Fatani itulah naskah yang manuskrip yang itulah yang ditunjukkan kepada Sultan Abdul Hamid. Jadi apabila menemui bahan yang kita kata hitam putih yang lebih rasmi, yang lebih kuat, ini mengukuhkan dengan rakaman ataupun sejarah lisan yang kita tulis dalam buku selama ni yang dibawa oleh Syekh Muhammad Sarif selama, kalau kita kata kalau Khazanah Fataniah dah berusia 33 tahun. Mungkin kisah itu dah dalam bentuk ni dalam 40 tahun kan. Tapi dalam satu tempoh yang panjang datang kepada kita dokumen yang valid. Maksudnya yang boleh kita jadikan solid dokumen tentang bukti maksudnya hubungan bagaimana kitab Jawi boleh dicetak di Istanbul dan mendapat sokongan kerajaan Osmania pada ketika itu. Jadi saya rasa mungkin kita boleh fikir-fikirkanlah kesan kan, hasil daripada preservation, hasil dari pemeliharaan, memanjangkan naskah, juga peranan pustakawan. Kalau ada orang museum, mungkin inilah kalau ada orang yang berminat, kita berikan galakan seterusnya. Okey. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih kepada Puan Jumanatun atas penerangan yang jelas tentang apa yang dikongsikan tadi tentang penerimaan masyarakat terhadap bahan bercetak ini. Tambah-tambah manuskrip Jawi yang telah lama pun dicetak dan kemudian dipelihara, kemudian disimpan, kemudian diterbitkan semula. Itulah peranannya dan peranan masing-masing lah. Maksudnya tadi ada peranan Khazanah Fataniah, peranannya ini dan sebagainya. Tadi kemudian yang Puan Jumanatun sentuhkan tadi di Turki pula memainkan peranan pula macam tu dan sebagainya. Itu sebut sedikit. Jadi baik, hari ini kita dah kupaskan
tentang tajuk kita iaitu penulisan Jawi di dalam manuskrip Jawi yang kita dapat saksikan Dr. Mardiana menerangkan sedikit tentang tajuk kita dan kemudian Puan Jumanatun pula menerangkan sedikit tentang tajuk yang kita kupaskan pada pagi ini dan itulah sedikit yang disampaikan. Saya rasa banyak lah tu. Sampai dah. Okey, rasa banyak dah, tak ada sikit-sikit dah. Banyak alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan itu merupakan satu ilmu yang kita dapat pada pagi ini. Dan kemudian sedikit sahaja untuk Doktor dan Puan Jumanatun mungkin boleh beri sedikit kesimpulan tentang tajuk yang kita bawakan pada pagi ini. Mungkin masih yang mana masih tak nampak lagi mana jalan akhir dia. Mana tadi sembang tak tahu pergi mana kan. Okey. Dan ini mungkin sedikit kesimpulan daripada doktor dan juga Puan Jumanatun tentang tajuk kita pada hari ini, penulisan Jawi di dalam manuskrip Jawi. Dipersilakan doktor. Terima kasih. Baik, perkara pertama yang saya nak tegaskan adalah manuskrip Jawi ini lahir dalam pelbagai bidang ilmu. Itu pertama, ya. Maksudnya ia adalah lambang keintelektualan masyarakat Melayu sebenarnya. Masyarakat Melayu ini ilmunya tak terbatas. Dari sudut keagamaannya, sejarahnya, tata cara berkerajaan, bahasa, ilmu-ilmu perubatan, semuanya ada dinukilkan di dalam manuskrip Melayu. Jadi kita dirugilah kalau kita tak teroka manuskrip Melayu ini untuk mencongkil bidang-bidang ilmu tersebut. Itu pertama. Keduanya, medium yang digunakan dalam manuskrip Jawi itu adalah tulisan Jawi. Dan tulisan Jawi ini bersama bahasa Melayu menjadi lingua franca pada tamadun alam Melayu abad 15, 16, 17. Dan kenapa bila kita masuk abad 21 ini kita lupa tentang peranannya tu. Jadi sepatutnya kita harus terus jaga sebagai pusaka. Walaupun tahun 1956 peranan tulisan Jawi ini diberhentikan sebagai bahasa atau tulisan rasmi diganti dengan tulisan Rumi, tetapi Matlamat Za'bah masih lagi untuk memelihara tulisan Jawi. Jadi peranan tu tanggungjawab kita lah sepatutnya meneruskan amanat Za'bah dan amanat orang-orang Melayu pada waktu itu supaya tulisan Jawi itu dipelihara dan dikekalkan dan akhirnya menjadi warisan dan jati diri kita hari ini. Itu dari saya. Terima kasih Ustaz. Okey, seterusnya Puan. Saya minta maaf lah kalau ada tersalah kata ya. Okey. Cuba Puan Jumanatun. Okey, hari ini kita dah kongsikan mengenai pengalaman khazanah yang sekitar kita mengumpul kemudian membuat penyelidikan dan kemudian yang menerbitkan. Okey, mungkin saya bilang lagi sekali, mungkin Jawi ni mungkin rasanya tak terlalu asing lagi. Pada zaman kita ni tak terlalu asing lagi. Dia mungkin tak ni lagi. Cuba balik nanti memberitahu kita di rumah atuk kita kan. Ada lagi naskah-naskah sedemikian, mungkin boleh ambil mana-mana pengajaran. Ambil mana-mana yang telah dikongsikan untuk usahakannya. Supaya kita tak nak satu hari nanti tulisan Jawi ni jadi macam tulisan Mesir kuno tu kan. Tulisan ada tapi memandang macam satu benda yang alien kan. Satu benda yang asing. Dan tak boleh dibaca pula kan. Dan tak boleh dibaca pula tu. Tapi kalau Jawi ni selagi mana kita masih bertutur dalam bahasa Melayu dan juga tulisan Melayu Jawi ini masih ada dalam baik pendidikan rendah dan juga di pengajian-pengajian, insya-Allah kita boleh mainkan peranan masing-masing untuk meneruskannya. Okay. Dan juga terima kasih kepada bahagian Hal Ehwal Islam kerana menjemput dan saya minta maaf jika ada kesalahan apa benda yang terlepas cakap yang tak sebaiknya. Okay, saya minta maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Mardiana dan Puan Jumanatun atas kesimpulan yang telah diberikan tadi. Mudah-mudahan ianya menjawablah soalan pada hari ini tentang tajuk yang kita bawakan pada pagi ini, insya-Allah. Saya buka soalan kot. Ayan. Nak buka soalan ke? Okey, saya buka soalan. Kot-kot ada soalan daripada tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Mungkin ada saya buka dua soalan sajalah. Kot-kot ada. Kita ada sediakan mic yang berhampiran. Boleh terus je pergi ke mic. Okey, baik. Ada? Tak ada tak ada, jadi lega lah ya. Lega lah doktor dengan Puan Jumanatun pada pagi ini. Alhamdulillah. Saya lega jugalah. Okey, baik.
Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kembali kepada Dr. Mardiana dan juga Puan Jumanatun yang sudi meluangkan masa bersama-sama pada pagi ini di dalam program Jawi at UiTM dan diskusi Jawi pada pagi ini yang mana kita bawakan tajuk tentang penulisan Jawi di dalam manuskrip Jawi. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi saya ucapkan dan juga saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir secara fizikal pada pagi ini. Ada daripada adik-adik sekolah dan sebagainya, saya ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak. Dan juga tidak dilupakan kepada penonton kita yang ikuti secara live, secara langsung daripada FB, Facebook, saya ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak dan saya memohon maaf jika ada salah kata, tergurau dan sebagainya. Saya memohon maaf sepanjang saya mengendalikan diskusi pada pagi ini. Jadi setakat itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah pun selesai diskusi kita pada pagi ini. Terima kasih kepada ahli panel yang cukup hebat. Kalau saya nak tambah sedikit tadi kan. Tadi doktor baru sebut satu perkataan, bawa mim. Bunyi dia bom. Allah menjadikan bom. Salah tu. Allah menjadikan bumi. Ada lagi yang biasa orang salah kan. Ustaz tu sebut maka Islam mengharamkan makan keladi. Sudah. Kecoh satu kampung. Pula keladi pula. Rupanya ejaan keldai. Tengok ya. Itu pentingnya penterjemahan manuskrip ni supaya kita boleh faham dan tahu ini hukum sebenarnya ya. Dan tadi yang agak tertarik sedikit, saya nak tambah sedikit macam Prof kata tadi, Jawi ni bukan sekadar ilmu agama. Betul Sebelum ni kita tengok orang Melayu berperang guna keris, guna pedang. Tapi bila Ustaz Muhammad Al-Amin dia pergi ke UK, dia bertemu dengan seorang profesor menyatakan dia jumpa satu kitab yang rare sekali, iaitu kitab Ilmu Bedil Melayu. Mana orang Melayu dah terror dulu dia dah ada ilmu bedil, ilmu zombie dah ada. Tapi kita hanya tahu satu je. Itulah. Jadi alhamdulillah ahli panel kita banyak menceritakan tentang kelebihan Jawi ini dan mudah-mudahan kita boleh mengaplikasikan info dan ilmu yang kita dapat tadi dan menyuburkan jiwa kita supaya sayang dengan tulisan Jawi ini. Jadi majlis akan berehat seketika dan selepas ini kita akan memulakan majlis perasmian program Jawi at UiTM. Jadi dijemput kepada ahli panel diiringi oleh moderator untuk kembali ke tempat yang disediakan. $58? Tak ada. Di belakang kata tak ada. 58. Tak ada. Okey, jadi seterusnya nombor 34. Ada 34? Akak belakang dah tepuk tangan dah. Nombor tak kena, minta maaf. Seterusnya nombor 66. Tak ada Tak ada juga. Ustaz Aizat ada? Tak ada? Tak ada. Dan yang terakhir nombor 12. Ada nombor 12? Ada, alhamdulillah. Okey. Bagi yang nombornya naik, pemenang tadi nombor cabutan bertuah tadi
hadiah boleh dituntut di meja pendaftaran di hadapan nanti. Dan sementara itu kita akan bersedia untuk memulakan majlis perasmian program Jawi at UiTM sebentar lagi. Program Jawi at UiTM. Jadi diharapkan pada hadirin untuk bersedia. Bagi memberkati majlis pada hari ini, marilah sama-sama kita mengaminkan doa. Mudah-mudahan akan diberkati majlis yang berlangsung pada hari ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka khaira kulluh ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika min syarri kullih ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Majlis dengan ini akan menjemput Sahibul Fadilah Ustaz Azli bin Arifin, Timbalan Pengarah Kanan Bahagian Hal Ehwal Islam Universiti Teknologi Mara, mewakili Pengarah Bahagian Hal Ehwal Islam Universiti Teknologi Mara yang berbahagia Ustaz Haji Hanafi Haji Hamdani untuk menyampaikan ucapan perasmian program Jawi at UiTM, seterusnya melancarkan logo Jawi at UiTM. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Yang berusaha Teknologis Haji Hazizi bin Jantan, Ketua Timbalan Pustakawan, menjalankan tugas Ketua Pustakawan. Yang berusaha Ustaz Syahrul Nizam Akhsan, Timbalan Pengarah 1, Bahagian Hal Ehwal Islam. Yang berusaha Dr. Mardiana Nordin, Pensyarah Kanan Universiti Malaya. Yang berusaha Puan Wan Jumanatun Nailah Wan Muhammad Syahir, Penolong Pengurus Khazanah Fotoniah, selaku panel kita pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir ke program diskusi Jawi kami pada hari ini dan sempena penyampaian hadiah program Jawi at UiTM. Alhamdulillah, hari ini kita ada penyertaan daripada warga UiTM, daripada pelajar-pelajar sekolah menengah tadika UiTM. Nampak muka adik-adik kita tak sabar dah nak terima hadiah. InsyaAllah sebentar lagi kita akan sampaikan hadiah untuk pemenang pertandingan Jawi at UiTM. Jadi selaku tuan rumah, saya suka untuk mengambil kesempatan ini sekali lagi mengucapkan selamat datang ke program diskusi Jawi dan penyampaian hadiah sempena program Jawi at UiTM. Terlebih dahulu, saya mengucapkanlah setinggi-tinggi penghargaan
Dan terima kasih kepada rakan strategik kami, Perpustakaan Tun Abdul Razak Pitar yang diketuai oleh Tuan Haji Azizi. Hari ini beliau menjalankan tugas sebagai Ketua Pustakawan. InsyaAllah satu hari nanti, mudah-mudahan kan doa kita pada hari ini, InsyaAllah kita doakanlah Tuan Haji Azizi menjadi Ketua Pustakawan UiTM. Dan juga Dewan Bahasa dan Pustaka di atas kesudian menganjurkan program Jawi at UiTM secara kerjasama dengan bahagian Hal Ehwal Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kami BHI ini sentiasa membuka ruang untuk bekerjasama dan bersinergi dengan pihak lain yang mempunyai hasrat murni untuk kita sama-sama memertabatkan Jawi kita ini. Adalah menjadi tanggungjawab sosial BHI bersama pihak penganjur yang lain untuk kita memindahkan ilmu dan menyebarluaskan ilmu berkaitan Jawi ini bagi melahirkan masyarakat berilmu dan beramal dengan ilmu tersebut. Selain mengukuhkan jati diri individu dan keluarga kita semua, seterusnya membentuk masyarakat dan negara yang sejahtera. Jadi sebagai UiTM ini sebagai sebuah organisasi yang objektifnya memangkin pembangunan masyarakat, kita semua berharaplah dapat bekerjasama dengan banyak lagi pihak di masa akan datang dalam usaha-usaha sinergi sebegini. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kami di bahagian Hal Ehwal Islam ini telah melaksanakan program Jawi ini semenjak 3 tahun yang lepas, kan? Melalui yang pertamanya program Sijil Asas Penulisan Jawi yang telah dikendalikan oleh Profesor Madya Dr. Adi Yasran. Kemudian kita adakan kursus literasi Jawi dengan kita jemput profesional daripada industri dan alhamdulillah pada tahun ini kita jenamakan program Jawi ini kepada program Jawi at UiTM dalam usaha merealisasikan bahagian Hal Ehwal Islam sebagai salah satu hub Jawi di UiTM. InsyaAllah dengan kerjasama daripada pihak Pitar, kan, sokongan daripada pihak pengurusan UiTM, insya-Allah kita cuba untuk merealisasikan hub Jawi di UiTM ini satu hari nanti, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, program Jawi at UiTM ini buat julung kalinya diadakan dengan kolaborasi dari 3 penjuru, melibatkan Pitar dan juga Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi ketiga-tiga bahagian ini bekerjasama bagi memberikan yang terbaik kepada warga terhadap ilmu berkaitan tulisan Jawi. Selain untuk berkongsi ilmu, rasa dan matlamat yang sama, iaitu untuk memartabatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran tulisan Jawi bagi manfaat kita bersama. Jika kita lihat sejarah, kan, tadi ahli panel ada kupas pada forum 2 hari yang lepas yang kita adakan di Pitar pun, kita dah melihat sejarah masyarakat Melayu khasnya dan umat Islam amnya memang peranan tulisan Jawi ini sangat besar dalam perkembangan tamadun kita. Semua penulisan sejarah, hikayat, syair, hari itu kita bincang, gurindam jiwa pun ditulis, kebanyakannya semua ditulis dalam tulisan Jawi. Dan akhirnya pada waktu itu, tulisan Jawi sudah tidak asing lagi dalam pendidikan, sosio budaya dan cara hidup masyarakat Melayu pada ketika itu. Tulisan Jawi adalah sebahagian daripada identiti negara yang bukan sahaja perlu dipertahankan tetapi diperkasakan kembali sebagai pemangkin kepada perpaduan melalui seni dan warisan. Oleh demikian, amat wajar tulisan Jawi ini terus digunakan dengan memetabatkan tulisan ini kerana ia merupakan salah satu identiti kepada negara Malaysia. Jadi sebab itulah program Jawi at UiTM ini dianjurkan berdasarkan kepada 3 objektif yang utama. Yang pertama adalah untuk memastikan agar UiTM menjadi universiti utama yang membudayakan pembacaan dan penulisan Jawi dalam kalangan warganya. Yang kedua, untuk membentuk warga UiTM yang berkemahiran dan berkebolehan dalam menulis Jawi walaupun berlatar belakangkan pelbagai bidang.
Dan yang ketiga, menghayati peranan tulisan Jawi dalam membentuk kesepaduan dan keharmonian negara. Jadi bagi mencapai 3 objektif yang telah digariskan tersebut, maka program Jawi at UiTM diadakan dengan kita memperbagaikan aktiviti, antaranya mengadakan kursus Jawi secara bersiri, pertandingan penulisan Jawi, diskusi Jawi, pameran Jawi, dan insya-Allah lawatan pemantapan Jawi selain beberapa program kolaborasi yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum mengakhiri ucapan ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada semua pemenang penulisan Jawi pada hari ini yang terdiri daripada pelajar tadika UiTM, pelajar sekolah rendah dan juga sekolah menengah, mahasiswa UiTM dan juga staf UiTM. Terima kasih sekali lagi kerana sudi menyertai pertandingan Jawi yang telah kami anjurkan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur semua yang amat menghargai sokongan semua pihak yang terlibat dalam penganjuran program Jawi at UiTM ini, khususnya kepada rakan strategik kami, Pitar dan juga Dewan Bahasa dan Pustaka. Adalah menjadi harapan kami bahawa sokongan yang berterusan ini terhadap inisiatif kesarjanaan seumpama ini akan diteruskan bagi membolehkan aktiviti-aktiviti berkaitan dilestarikan penganjurannya, sekaligus memberi manfaat yang tidak sedikit kepada warga secara keseluruhan. Ucapan tahniah juga kepada penganjur, khususnya UPB bahagian Haliwat Islam yang telah bertungkus lumus dan juga semua jawatankuasa, peserta dan semua pihak yang telah terlibat dalam menjayakan program Jawi at UiTM pada kali ini. Saya juga mendoakanlah agar segala usaha murni kita untuk membudayakan tulisan Jawi di kalangan warga UiTM khususnya akan terus cemerlang demi memartabatkan bangsa dan negara kita. Akhirnya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan program Jawi at UiTM dan seterusnya melancarkan logo Jawi at UiTM. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis ini seterusnya akan mari sama-sama kita saksikan montaj yang akan disediakan, akan ditayangkan sepanjang program perasmian program Jawi at UiTM. Mari sama-sama kita saksikan.
Demikian tadi tayangan montaj sepanjang program Jawi at UiTM. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat manfaat. Dan tanpa membuang masa lagi, tibalah saat kemuncaknya. Majlis dengan ini ingin menjemput Timbalan Pengarah Kanan Bahagian Hal Ehwal Islam UiTM Shah Alam, Ustaz Azri bin Arifin, mewakili Pengarah Bahagian Hal Ehwal Islam UiTM Shah Alam, yang berusaha Ustaz Haji Hanafi Haji Hamdani, diiringi teknologis Haji Azizi bin Jantan, Ketua Timbalan Pustakawan, menjalankan tugas Ketua Pustakawan, dan juga Ustaz Syahrul Nizam Ahsan, Timbalan Pengarah 1 Bahagian Hal Ehwal Islam UiTM Shah Alam, untuk menyampaikan cenderahati kepada ahli panel dan moderator diskusi dan juga hadiah pertandingan penulisan Jawi. Dipersilakan. Dijemput di panel yang pertama Dr. Mardiana Nordin untuk menerima cenderahati. Seterusnya dijemput Puan Wan Jumanatul Nailah untuk menerima cenderahati. Seterusnya dijemput Ustaz Syafiq Aizat Amar untuk menerima cenderahati. Seterusnya hadiah pertandingan penulisan Jawi bagi kategori yang pertama, kategori tadika. Yang pertama dijemput Saudari Nur Alisha Aisyah binti Abdul Aziz. Ini bukan saya. Seterusnya adik Iskandar bin Muhammad Rizal. Dipersilakan. Malu, jangan malu dik. Seronok. Dapat hadiah ni.
Seterusnya saudari Nur Khaira Nasuha Muhammad Zurairi. Seterusnya saudari Luna Ana Altafun Nisa binti Muhammad Zahiruddin. Nama spesial ni tuan-tuan Altafun Nisa. Pandai posing, macam tu lah. Seterusnya saudari Fatimah Ariqa binti Muhammad Hafizi. Untuk seterusnya kita ke kategori pelajar sekolah rendah. Yang pertama saudari Basmah Nujba binti Muhammad Faizal daripada Siraj Abdullah Ibn Abbas. Dipersilakan. Seterusnya saudari Nur Farisha Safia binti Muhammad Faiz daripada Sekolah Kebangsaan Tasik Puteri 2. Seterusnya saudari Sofia Sufi binti Ahmad Asmawi daripada Sekolah Rendah Integrasi Datuk Mufti Yusof Sahabuddin. Wakil daripada ayahnya. Seterusnya saudara Ahmad Ihab Ar-Razi bin Muhammad Faizan daripada Sekolah Kebangsaan Raja Muda SPT. Seterusnya saudara Muhammad Zaim Amani bin Muhammad Zul Azri daripada Sekolah Kebangsaan Raja Muda SPT. Ambil gambar ni. Seterusnya kategori pelajar sekolah menengah. Yang pertama saudara Muhammad Bazli Hadif bin Karim daripada SAMT Tengku Ampuan Jemaah. Yang kedua, saudari Nurul Syaza Afikah binti Sarif daripada SMK Shah Bandaraya Kelang. Seterusnya, saudari Nur Adeline Aisyah binti Muhammad Khairil daripada SMK Shah Bandaraya Kelang. Seterusnya, saudara Muhammad Darwish Naufal bin Zailani daripada SMK Bandaraya Kelang.
Seterusnya saudara Muhammad Amir Daniel bin Muhammad Rizan daripada SMK Shah Bandarai Kelang. Seterusnya kategori mahasiswa universiti. Yang pertama saudari Nurul Fakihah Azmi. Dipersilakan. Seterusnya saudari Nur Awatif Abdul Halim daripada Fakulti ASIS. Dipersilakan. Ada. Seterusnya saudara Zainal Hakim bin Hafiza daripada Akademi ASIS. Juga merupakan JPK Perindu jadi bolehlah berkongsi makanan. Senyum. Seterusnya saudari Ku Mariam Ku Abdul Hamid. Dipersilakan. Seterusnya saudara Muhammad Syamim bin Abdul Muttalib daripada Fakulti Kejuruteraan Awam. Dipersilakan. Antara pelajar yang selalu punya program dia akan join. Tahniah. Ada satu lagi. Seterusnya kategori staf UiTM. Yang pertama Puan Nur Syafiqah Ain binti Muhammad Suhami daripada Unit Kewangan Zon 2 Pejabat Bendahari. Dipersilakan. Wakil wakil. Seterusnya Encik Muhammad Suhaimi bin Azman daripada Jabatan Arkib Universiti Perpustakaan Tun Abdul Razak. Dipersilakan. Seterusnya Dr. Muhammad Taufik Mat Jalil daripada Fakulti Sains Gunaan UiTM. Seterusnya Puan Nur Nabila Ashikin binti Muhammad Nazri daripada bahagian pengimanan pelajar UiTM. Jadi kita skip. Seterusnya yang terakhir Encik Nazirul Aslam bin Muhammad Nasir daripada bahagian audit dalam UiTM. Dipersilakan.
Demikian tadi, terima kasih kepada Timbalan Pengarah Kanan Ustaz Azri Arifin dan juga Teknologis Haji Aziz bin Jantan, juga kepada Timbalan Pengarah Kanan 1 atas penyampaian hadiah yang disampaikan. Jadi Alhamdulillah majlis telah pun sampai ke penghujungnya. Selepas ini kita akan mengadakan sesi bergambar. Terima kasih kepada Timbalan Pengarah Kanan Ustaz Aziz Arifin dan juga Tuan Haji Azizi bin Jantan, dan juga Timbalan Pengarah 1 Ustaz Syahrul Nizam bin Hassan atas turut hadir dalam program kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaat daripada program ini, dan saya akhiri majlis pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asri. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum itu